السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, sidang pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita membincangkan ayat-ayat tentang hubungan anak dengan ayah ibu, iaitu manusia ayat ke-15 hingga 16 daripada surah Al-Ahqaf, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. Musliman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, demikianlah cara wakaf yang diajar daripada Quran wakaf ibtida'. Penting untuk kita menguasai hukum wakaf dengan baik, tuan-tuan. Bimbang jika wakaf itu salah, maka hukumnya ayat tersebut akan menjurus kepada maksud yang lain. Dan itulah sebab mengapa seseorang itu dilaknat oleh Al-Quran Al-Karim, ka min qari'in al-Qur'anu yal'anu. Kerana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah mentafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila, iaitu meraihkan hukum-hukum wakaf, antaranya di samping menjaga sifatul huruf dan juga makharijnya. Jadi demikianlah tuan-tuan, boleh pandukan kepada Quran wakaf ibtida' yang telah pun dikaji oleh Tan Sri Datuk Hasan Azhari dengan puteranya Profesor Dr. Abdul Rauf Hasan Azhari. Satu kaedah yang menarik untuk memastikan bacaan Quran kita mendapati maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kami perintahkan kepada manusia agar baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampailah menyusukannya itu memisahkannya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Allah, berilah kepada aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat buat kebaikan yang Engkau ridai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu, dan sungguh aku termasuk seorang yang Muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan jadi penghuni syurga. Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ikhwatifillah, kita telah lihat dalam kuliah tafsir yang lalu bagaimana kata Syekh Zada bahawa ayat ini menghimpunkan kepada kita beberapa kebaikan. Doa ni amat wajar untuk kita munajatkan selalu kepada Allah SWT, tuan-tuan, kerana kandungannya sangat jitu. Yang pertama, Allah SWT mengajar kita di sini, ayuwafiqahu Allahu li syukri ala ni'mah, supaya kita ni sentiasa mendapat kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, an yuwafiqahu li ityan bi ta'a indallah. Hendaklah kita ni sentiasa mendapat kekuatan untuk melakukan ketaatan yang Allah ridai, yang menyebabkan Allah bertambah ridha pada kita. Dan yang ketiga, an yuslih lahu fi dhurriyyati, supaya dapat diperbaiki keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tarbiyatul aulad satu perkara yang sangat penting. Antara satu aspek
yang kita terlepas pandang adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti contohnya doa dalam ayat ini. Mohon supaya keturunan kita ni jadi keturunan yang saleh, tuan-tuan. Kerana keturunan yang saleh itulah yang akan dapat mendoakan untuk kita, memberikan kepada kita kebaikan selepas kematian. Kerana selepas kematian tiada apa lagi yang tinggal melainkan 3 perkara: sedekah jariyah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, dalam hadis sahih yang telah kita pelajari pada kuliah yang lalu. 3 perkara saja yang tinggal lepas kita mati. Harta sudah tidak bermakna, rumah tidak bermakna, pangkat sudah tiada ertinya, kawan-kawan yang ramai di dunia semua akan meninggalkan kita. Menarik sekali, tuan-tuan, bila melihat kepada tafsiran dikemukakan oleh para hukama. Kita ada 3 orang yang kita kenal. Yang pertama, kita amat menyintainya, kita beri kepadanya segala yang kita ada. Yang kedua, kita sayang kepadanya tapi kurang banding pada yang pertama. Dan ada yang ketiga, kita tak pandang penting langsung, kita tak indah langsung. Orang ketiga ni artinya kita tak sayang langsung. Tiba-tiba berlakulah satu kejadian, kita diserkap dan hampir-hampir ditangkap, dimasukkan ke penjara di atas satu dakwaan palsu. Kini kita pun menelefonlah yang pertama yang amat kita sayang, kita cinta habis-habisan itu. Saudara, tolong, saya sekarang telah berlaku kesilapan, saya didakwa dan sekarang saya akan dihumbankan ke dalam lokap. Tolong datang, bantu. Masya Allah, menyedihkan sekali jawapan yang pertama. Maaflah tuan, sekarang pukul 3 pagi saya nak tidur. Nantilah, kemudian nanti sempat saya datanglah. Ya Allah, jawapan amatlah tidak merangsangkan, amat mengecewakan. Kita pun beralihlah pada yang kedua, yang kita sayang separuh. Sayang tapi kuranglah banding dengan yang pertama. Masih sayang lagi. Saudara, tolong saudara, saya berada dengan kecemasan sekarang. Ada kesilapan teknikal berlaku. Kini saya pula yang didakwa. Sekarang pukul 4 pagi saya akan dibawa ke lokap, dipenjarakan. Kata yang kedua, baik-baik, saya akan datang, tapi ke rumah je tahu, sebab esok saya kerja. Ya Allah, jawapan masih lagi mengecewakan, tuan-tuan. Saya takkan pergi ke balai polis, saya takkan pergi ke lokap, kerana saya ada banyak kerja esok. Saya takut terganggu kesihatan saya. Ya Allah, kita sayang kat dia macam tu, dia buat kita, tuan-tuan. Yang ketiga pula, kita menelefon yang kita tak indah langsung. Tak apalah, kita dah tak ada tempat nak merayu. Yang ketiga pun bolehlah. Saudara, tolong saudara, maaflah sebelum ni memang saya tak indahkan saudara, tapi nak buat macam mana, kini saya betul-betul perlukan bantuan saudara. Saya akan dimasukkan ke lokap. Kesilapan teknikal berlaku, tapi sebelum segalanya selesai, saya akan dimasukkan ke lokap terlebih dahulu, ke penjara terlebih dahulu. Boleh tolong saya tak sekarang pukul 4.30 pagi? Yang ketiga yang kita tak pandang penting ni, tuan-tuan, tiba-tiba menjawab, baik-baik, saya akan datang. Kemana saja saudara pergi, saya akan ikut. Kalau boleh saya pun nak di lock up sekali, kata telefon di hujung talian ini. Sekarang, tuan-tuan, bandingannya untuk 3 orang ni, tuan-tuan, adalah amalan kita dengan harta kita, dengan anak pinak kita lah, tuan-tuan. Katalah kita mati waktu ni sekarang, harta kita dia tak akan ikut, tuan-tuan. Ke kubur pun dia tak akan ikut. Apatah lagi masuk ke dalam liang lahat, tidak. Habis. Kereta, pangkat, rumah, segala benda yang kita kumpul di dunia, semuanya akan bertukar tangan, bertukar hak milik. Keluarga pun, isteri sayang sangat pada suami, tapi dia tak akan masuk dalam liang lahat itu, tuan-tuan. Dia duduk saja menangis di tepi liang lahat itu. Lepas tu nanti dia akan kahwin lain. Itu juga anak-anak, keluarga dan sebagainya. Semuanya kasih sayang itu terbatas. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun tak agak-agak diingat kepada kita lagi. Tidak, tuan-tuan, semuanya akan berakhir. Life has to carry on. Hidup akan terus berjalan. Nampaknya yang kita tak pandang penting, tak pandang utama dalam hidup, itulah amalan kita yang akan menemani kita sampai masuk ke liang lahat. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi bila kita mati kelak, yang tinggal hanya 3 perkara: ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah yang kita lakukan, yang kita nak kedekut dahulu, nak menghulurkan bina masjid, bina madrasah, memberi bantuan kepada fisabilillah dan sebagainya. Berkira-kira kita, tuan-tuan. Itu yang akan dikira oleh Allah SWT, yang akan bantu menampung kekurangan dalam kubur kelak. Selain daripada itu, anak yang saleh yang sedang kita bincangkan di sini. Itu sebab, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan, para sahabat amat memahami perkara ini, pentingnya untuk mendidik anak supaya jadi saleh. Kuliah yang lalu kita telah bincangkan satu hadis yang disebut oleh Al-Imam Ibn Majah dalam riwayat yang lebih kurang begitulah seperti yang telah kita bincang pada kuliah yang lalu. Akhirnya Nabi menangis mendengar kata orang tua ni, pandangan anaknya silap terhadapnya.
Adakah patut dahulu ayah datang ke rumah nak mengambil barang saja, ayahnya jawab, engkau dulu kecil nak, engkau dulu lemah nak, engkau dulu miskin nak, semua hajatmu ayah telah penuhi. Semua yang kau perlukan ayah usahakan dapat, walaupun ayah ni bukanlah sedang mana. Nabi mendengar kata-kata yang telah pun diungkapkan itu dalam bait syair yang indah, menangis Nabi SAW. Lantas Nabi telah pun sabda, anta wa maluka li abik, kamu dan harta benda kamu semuanya milik ayah kamu. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itu juga bila kita baca kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah pun menyuruh anaknya Abdullah supaya mentalakkan isterinya, kerana isterinya itu telah menyebabkan dia lalai. Isterinya merupakan seorang wanita yang sangat cantik, sampai Abdullah ni melekat dengannya, kana yaltasiqu biha wa kana mu'jaban biha fashaghalathu an umur katsira minha salatul jum'ah. Dia merasa sangat kagum dengan isterinya itu, maka banyaklah perkara yang telah terabai, termasuklah sembahyang Jumaat. Haitsu marra bihi abuhu wa kana Abu Bakar qabla salatil Jum'ah, summa ada min as-salah wa salahu Abu Bakar jama'ata. Sayyidina Abu Bakar pulang dari sembahyang Jumaat, melihat anaknya bertanya, kamu dah sembahyang Jumaat ke nak? Maka jawapan anaknya, salat nas, adakah orang semua dah salat? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terkejut Abu Bakar melihat anaknya itu kagum berlebihan, cinta berlebihan, sayang berlebihan, sampai terlupa sembahyang Jumaat kan disibukkan dengan kecantikan isinya, melekat dengan isinya. Maka Abu Bakar telah menyuruh dia supaya menceraikan Atikah itu. Tapi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, sebaik saja menceraikan isinya, tak boleh tidur malam dia. Tambahlah keadaannya menjadi makin keluh kesah, teringat isteri. Isteri tak bersalah, tak bersalah langsung. Kecantikannya saja yang telah menyebabkan Abdullah tertinggal sembahyang Jumaat dan beberapa perkara lain terabai. Akhirnya keadaan tidak menjadi baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu lembut hatinya, menyuruhlah Abdullah ni supaya murajaah balik semula, supaya rujuk balik semula isinya itu. Dan anak ni telah berjanji selepas berkahwin, selepas rujuk nanti, dia akan membuang tabiat yang tidak baiknya itu, tabiat lalainya itu. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ini kisah menarik disebut dari para ulama, seperti contohnya Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya bertajuk Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba, menceritakan tentang ini Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan ini menceritakan tentang kehebatan perumbanan seorang ibu. Itu banyak sekali. Berkata Allah yarham Pak Hamka dan tafsirnya Al-Azhar, kerap kali dalam menceritakan kasih sayang seorang ibu kepada anak, ambillah perumpamaan kisah burung pelikan. Yang burung ni tuan-tuan, dia menghisap darahnya sendiri untuk memberi minuman kepada anaknya. Bayangkan seekor burung yang pelik ni. Pelikan ni ada banyak spesies lah. Kalau tuan-tuan lihat dalam Google, ada banyak spesies burung ni. Ada sejenis yang sanggup untuk memberi minum kepada anaknya darahnya sendiri, sekalipun dia mati dan anaknya hidup, tapi dia tidak menyesal. Banyak ibu yang berkeadaan seperti ini tuan-tuan. Ramai ibu yang berkeadaan seperti ini. Bayangkan seorang ibu melahirkan sampai 10 orang anak. Bayangkan seorang ibu melahirkan sampai 12 orang anak. Bayangkan ada yang melahirkan lebih daripada itu. Walaupun seorang tuan-tuan, tapi pengorbanannya seperti yang telah kita bincangkan pada yang lalu, amatlah layak untuk, sangatlah seorang anak itu wajib mentaatinya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Sebab bila seorang sahabat datang daripada Yaman nak berjihad bersama Nabi SAW, Nabi tanya kepadanya, ahayun walidaka, bapa ibu bapa kamu hidup? Ya. Fafihima fajahid. Dalam hadis sahih ni, Nabi suruh pulang semula ke Yaman agar menjaga ayah ibunya, kerana ayah ibu yang sudah pun tua, sudah pun berada pada peringkat umur yang sangat uzur seperti itu, tak ada orang yang boleh jaga melainkan kamu, maka tuntutan jihad gugur daripada kamu, pergilah kamu menjaganya. Demikian ini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Panjanglah cerita tentang jaga ibu bapa ni, nanti kita akan lihat lagi dalam ayat-ayat yang lain yang izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan lihat dalam peristiwa yang akan datang sebuah hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam sanadnya daripada hadis Buraidah, bila Nabi SAW sedang tawaf keliling Baitullah, Nabi lihat seorang lelaki yang gemuk badannya sedang mendukung ibunya yang telah tua. Bagaimana peristiwa ni perlu untuk difahami oleh setiap kita,
sebagai menutup tirai tanggungjawab seorang anak kepada ayah, kita akan bawa kisah ni pada masa akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah bersabda kepadanya, belum terbalas jasanya wahai orang muda, walaupun dengan setitis daripada susunya pun belum kau bayar lagi. Nanti kita akan lihat kisah ni sebelum kita beralih kepada ayat yang berikut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.